Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Rancangan TV bacaan hafazan 30 juzuk Al-Quran membolehkan penonton mengikuti bacaan Al-Quran dengan kaedah bacaan yang betul dan menghayati terjemahannya. Sahur Saturday menyediakan kelainan dalam bersahur secara santai. Rancangan TV bacaan hafazan 30 juzuk Al-Quran dilancarkan bagi memberi peluang kepada penonton untuk dapat mengikuti bacaan Al-Quran dengan kaedah bacaan yang betul dan sempurna serta menghayati terjemahannya. Diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan nuzul Al-Quran, majlis pelancarannya berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Rancangan tersebut dilancarkan oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamia dan Radio Televisyen Brunei. Majlis diserikan dengan bacaan Al-Quran secara hafazan daripada pelajar-pelajar Institut Tahfiz berkenaan. Rancangan TV tersebut akan disiarkan di RTV Perdana pada pukul 6 pagi dan sebelum azan asar. Manakala di RTV Aneka pada pukul 10 pagi dan 5.45 petang dan di RTV Sukma Indra sebelum azan Zuhur dan pukul 6 petang setiap hari bermula 8 April ini. Negara Brunei Darussalam menyokong kedaya tahanan ASEAN dan berharap memantapkan inisiatif dan projek keselamatan makanan yang dicadangkan serta kolaborasi kewangan dan kesihatan. Berucam pada mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN ke-9 dan Gubernur Bank Pusat serta mesyuarat berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga mengongsikan usaha negara dalam persediaan bagi pandemik masa depan. Ia menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah termasuk penubuhan Pusat Pemantauan, Unit Risikan dan Tindak Balas Wabak serta penganjuran Persidangan Kesihatan Awam Digital ASEAN selama 2 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua turut menyatakan sokongan kepengerusian dan keutamaan Indonesia yang akan mempercepatkan pemulihan dan menyumbang kepada pertumbuhan inklusif dan mampan ASEAN. Selain itu menyedari bahawa kemajuan terutama dalam bidang pertumbuhan baharu seperti ekonomi hijau dan digital juga adalah penting dan mengalu-alukan usaha berterusan antara lain untuk meningkatkan hubungan pembayaran digital serantau dan meningkatkan kewangan mampan. Semasa sesi plenary, mesyuarat membincangkan keutamaan kepengerusian ASEAN 2023 Indonesia di bawah tema ASEAN Matters, Ecropantrum of Growth termasuk cadangan mengukuhkan kerjasama serantau mengenai keselamatan makanan. Pusat Kebangsaan Kerajaan EJNC, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mencapai 15 tahun penubuhannya. Bersempena sambutan tersebut, Majlis Solat Hajat Berjemaah dan Doa Kesyukuran diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei.
Hadir Yang Berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Antara pengisian majlis termasuk solat fardu Zuhur dan bacaan Ratib Al-Atas. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi majlis tadarus lewat petang tadi. Majlis tadarus yang dikelolakan oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, Temburong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa barangan keperluan masjid. Majlis tadarus dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Majlis tadarus bagi Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya akan diteruskan lagi pada 12 April di Masjid As-Salihin. Saling peduli dan berkongsi bagi program Infak Ramadan mendidik jiwa masyarakat untuk menjadi lebih prihatin kepada mereka yang memerlukan. 160 buah keluarga menerima sumbangan di bawah program tersebut anjuran Persatuan Afiah. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga diisikan dengan tazkirah bertajuk Produktif di Bulan Ramadan yang antara lain menggalakkan untuk membuat banyak kebaikan semasa bulan suci Ramadan ini sebagai bekalan untuk di dunia dan di akhirat kelak. Kanak-kanak kurang bernasib baik terus menerima sumbangan dalam sama-sama berkongsi rezeki di bulan mulia ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Pesakit yang menghidap tuberkulosis, TB atau batuk kering secara amnya memerlukan rawatan dengan mengambil ubat di bawah pengawasan petugas kesihatan dalam tempoh tertentu. Sekiranya rawatan diikuti sepenuhnya, pesakit dapat sembuh. Walau bagaimanapun, TB dikenali dengan pelbagai tahap kekebalan terhadap ubat-ubatan. Di negara Brunei Darussalam, insiden kadar kes kekebalan kuman TB terhadap ubat-ubatan anti-TB adalah rendah. Justru, langkah sewajarnya perlu diambil bagi memastikan bilangannya kekal berkurangan. Malam ini, Berita Perdana membawakan temubual eksklusif bersama Dr. Awang Muhammad Rio Syafiee bin Salur, Pegawai Perubatan Bahagian Kawalan Penyakit, Perkhidmatan Kesihatan untuk menjelaskan beberapa langkah penting untuk mengekalkan bilangan kes umpamanya kekal pada tahap rendah. Pesakit TB perlu dipantau secara kerap. Early detection of the drug-resistant TB patient is also vital in terms of giving prompt, effective treatment and appropriate management to them, thus reducing the risk of this TB transmission within the population. Lastly, the guideline of medication use in the treatment of the drug-resistant TB must always be updated and correspond accordingly to the World Health Organization guidelines so that patient can receive a high-quality treatment from our healthcare services. Pelbagai kemudahan rawatan disediakan di negara ini bagi merawat penyakit TB dengan bergantung kepada jenis penyakit tersebut dan gejalanya. For patients who are unstable and have severe symptoms, they will need to be treated in Ripas Hospital first before they being sent to the National Isolation Center in Tutong District. We do also have the National Tuberculosis Coordinating Center, NTCC, which is located in Kiarong.
Auda ingin mencari kelainan dalam bersahur secara santai bersama keluarga dan kawan-kawan. Sahur Saturday di Container Park Kampung Anggrek Desa ada jawapannya. Sahur Saturday diadakan pada setiap hari Sabtu bermula 10 malam sepanjang bulan Ramadan. 22 pengusaha mengikuti acara Sahur Saturday yang diungkayahkan oleh Big Begawan Project dan disokong oleh Darussalam Enterprise DARE. Diadakan bagi tahun ke-7, Sahur Saturday membantu para pengusaha tempatan yang untuk menambah pendapatan dan mempromosikan produk makanan mereka kepada orang ramai. The aim of Sahur Saturday dari dulu has always been to create a platform for people to go out at night, to basically have more options for sahur rather than just going for the usual buffet. We've been doing it for 7 years now, Alhamdulillah, and every year we have seen how much it has grown as well. Burger, nasi bungkus dan minuman antara makanan untuk berbuka puasa yang disumbangkan kepada 100 kanak-kanak terpilih dari kampung Bolkiah A dan B. Sumbangan dianjurkan Green Brunei dengan kerjasama projek #Infak1. Projek yang disokong oleh bahagian khidmat pengurusan Jabatan Perdana Menteri itu bertujuan menyebarkan nikmat berkongsi rezeki dan menyediakan makanan berbuka puasa bagi keluarga yang kurang bernasib baik selain meringankan beban di bulan Ramadan. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didenda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan memiliki 10 karton rokok. Nobi Hassan berusia 35 tahun didenda RM10,000 atau 10 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat iaitu rokok dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Wang tunai sebanyak RM1,500 hasil penjualan rokok juga dirampas dan diserahkan ke kerajaan untuk tindakan lanjut. Tertuduh ditangkap oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Cawangan Brunei dan Muara pada 6 Mac lalu di Kampung Kiarong.